الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, semua ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin muslimat serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersua semula setelah lebih 3 bulan kita tidak berjumpa dalam majlis seumpama ini. Alhamdulillah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambunglah tuan-tuan bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang dinukilkan oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Malam ini kita akan membaca suatu bab yang baru, iaitu berkaitan dengan latihan jiwa, mendidik akhlak dan cara merawat penyakit hati. Kita masih lagi membicarakan tentang hati, kan? Ini satu tajuk yang lain, dan di bawah tajuk ni ada beberapa fasal. Yang pertama iaitu perbicaraan berkaitan dengan kelebihan akhlak baik dan kehinaan akhlak buruk. Pasal yang kedua iaitu berkaitan dengan cara memperbaiki dan mendidik akhlak. Pasal yang ketiga, tanda-tanda penyakit hati dan rawatannya. Macam mana cara nak rawat, serta macam mana cara untuk kita mengenali keaiban diri kita sendiri, ya. Kalau dalam pasal ni kita selalu nampak keaiban orang, keaiban sendiri tak ada. Orang banyak bergantang-gantang, menggunung. Diri sendiri tak ada. Kan? Kita akan baca apa yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah ini berkaitan dengan perkara tadilah, ya. Kelebihan akhlak baik dan kehinaan akhlak buruk. Ketahuilah bahawa akhlak mulia merupakan sifat para nabi dan golongan siddiqin. Semua nabi, semua rasul, semua orang yang membenarkan ajaran para nabi, para rasul mempunyai akhlak yang mulia, ya. Sebab itu kita kena ikut rasul, kena ikut orang-orang yang bersama dengan rasul. Kerana apa? Kerana mereka ni mempunyai akhlak yang mulia.
Kata pepatah Arab, tuan-tuan, yang bermaksud tidak ada kurniaan nikmat yang paling mulia Allah beri kepada manusia melainkan akal. Yang pertama akal, yang kedua akhlak yang mulia. Maknanya siapa yang ada akal, ini nikmat yang Allah bagi kita. Alhamdulillah, semua yang ada dalam majlis malam ni termasuk dalam kalangan hamba Allah yang diberi nikmat yang paling mulia, iaitu akal. Dengan akal kita jadi mulia, tuan-tuan. Dengan akal kejadian manusia ni lebih istimewa berbanding dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Makhluk-makhluk yang lain walaupun Allah jadikan dia berserta dengan perisai untuk membenteng diri dia, kita tak ada. Kita apa yang boleh jadi benteng diri kita? Kita nak pegang ular kapak, kita takut sebab ular kapak tu ada bisa dia. Allah jadikan benteng pada makhluk ini untuk keselamatan diri dia. Tapi kita manusia tak ada, kan? Kita terdedah kepada macam-macam bahaya. Ikan yang hidup di laut, di air, ada dia punya pertahanan diri dia, ada bisa-bisa tertentu. Harimau mempunyai geraham yang kuat sehingga dia boleh makan manusia ni, ya. Kita tengok harimau, tak ada pun cita-cita nak makan harimau ni, tak ada, ya. Harimau tak payah, tuan-tuan, nak berkari, bergulai, bersinggam baru boleh makan. Kalau dia lapar, tunggu, kan? Jadi makanan dia walaupun manusia. Singa, Allah jadikan dia sampai dia dikenali sebagai apa? Raja rimba. Raja rimba pasal dia ada bisa dia, kuatnya, Tiba-tiba manusia tak ada. Tapi walaupun manusia ni tak ada alat untuk benteng diri dia sebagaimana Allah bekalkan kepada makhluk-makhluk yang lain, tapi manusia ni tetap menjadi makhluk yang istimewa berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kerana apa? Kurniaan akal. Sebab akal, tuan-tuan, dengan akal kita boleh fikir macam mana cara untuk menyelamatkan diri kita, ya. Waktu ada manusia, bila Allah bagi kebijaksanaan, dia buat alat persenjataan. Senjata tu bagus dari satu segi, tapi kalau salah guna jadi mudarat. Dia boleh membunuh, menghancurkan sebuah negara, dunia. Harimau kuat-kuat pun, kalau ada 10 orang, dia boleh makan seorang-seorang je. Dia tak boleh bahan sekali 10. Tak? Ganah-ganah dia pun, dia boleh makan seorang-seorang. Dia boleh makan satu-satu. Tapi manusia ni, kalau dia nak bunuh, dia boleh bunuh satu kelompok yang besar. Satu negara dia boleh bunuh. Buat bom, baling dekat mana tempat yang dia nak musnahkan. Habis. Ramai jiwa-jiwa terkorban. Manusia tak pandai berenang macam ikan. Boleh berenang setakat 5 minit. Kalau nak berenang sehari semalam, mampu keras dalam air, tuan-tuan. Tapi kerana dengan kurniaan akal yang Allah bagi pada manusia, manusia boleh cipta alat sehingga dia boleh berenang macam ikan di dalam air. Bahkan ikan pun pening tengok macam mana manusia boleh hidup macam dia juga, ya. Sekarang ni kalau kita jalan tepi akuarium ikan boleh berbangga sebab dia boleh hidup dalam air, dia boleh berenang ke depan, ke belakang, ke kiri, kanan tanpa lemas. Cuma dia heran tengok kita manusia, pasal apa kita tak duduk dalam air boleh hidup. Dia kalau keluarkan daripada air, mati dia. Kita heran ke dia, dia pun heran ke kita, tuan-tuan. Ni penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang berbeza mengikut kategori masing-masing, ya.
Memanglah makhluk ikan tu kalau dia duduk dalam air dia hidup. Tapi kalau buat keluar daripada air mati dia. Kita duduk di luar hidup, kalau buat masuk dalam air mati kita. Kecuali ada alat bantuan yang digunakan oleh kita. Kan? Kita nak terbang tak mampu macam burung. Burung kita tengok mudah aja terbang. Dia masuk kelas terbang ke sehingga dia boleh terbang? Tak ada, tuan-tuan. Memang Allah jadikan dia fitrah semula jadi dia hak nama burung, dan yang seumpamanya dia boleh terbang. Tapi manusia yang Allah anugerahkan akal sehingga manusia ni bijak, dia boleh mencipta alat untuk menerbangkan dirinya, bahkan lebih tinggi daripada burung yang terbang itu. Sekali terbang tu 50,000 kaki daripada arah laut kan, sampai telinga kita pun berasa berdesing lain macam je kan. Kita ada had dia, tak boleh lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu tanpa pakai alat, pecah gegendang telinga kita kan. Satu bila dia nak naik, kita naik flight tu kan, kita naik kapal terbang tu, dia akan naik tinggi berdasar kepada kesesuaian kehidupan kita ni, manusia ni. Lebih lagi, dia boleh lagi pergi tinggi. Tapi kita yang tak akan mampu untuk menghadapi kesusahan bila melepasi had dia tu. Akal. Itu yang pertama, tuan-tuan. Dan nikmat yang mulia yang Allah kurniakan kepada manusia selain daripada akal ialah akhlak. Akhlak yang mulia. Kalau tak ada akhlak yang mulia, tidak bererti kehidupan seseorang manusia itu. Cantik, pangkat besar, tapi akhlak tak senonoh, siapa suka, tuan-tuan? Tak ada orang suka, orang meluat, orang menyampah lagi. Pasal apa? Muka je handsome kan? Muka je cantik, tapi akhlak kan? Orang akan sebut, kalau akhlak dia tak baik, orang tak suka kan? Kaya tapi sombong, orang tak suka tak? Sebab itu, tuan-tuan, menjadi fitrah semua manusia, dia suka kepada akhlak yang baik. Kita suka tengok orang yang sabar, walaupun kita tak sabar, tapi kita tengok orang yang sabar tu kita suka dia. Kita jumpa dengan orang ni mudah maafkan kesalahan orang, walaupun kita mungkin susah nak maafkan kesalahan orang. Tapi bila kita tengok kawan kita tu, dia mudah maafkan orang, kita suka dengan dia. Pasal apa? Tu akhlak mulia. Kita tak suka dengan orang cakap menyombong, cakap takbur kan, menengking ibu bapa kan, cerdik dia, tapi akhlak dia dengan ibu bapa, akhlaknya dengan manusia, akhlaknya dengan alam sekitar, akhlaknya dengan haiwan, akhlaknya dengan tumbuhan tak baik, orang tak suka dia kan. Walaupun yang tak suka tu dia sendiri pun tak berakhlak dengan akhlak yang tak baik. Sebab tu kalau kita tanya dengan gangster ni selalunya kita sebut dia sebagai orang yang ganas lah kan. Gangster, pukul orang, tendang orang, ambil hak orang. Pasal apa dia gitu? Pasal dia gangster kan. Itu minta maaf kalau salah maksud dia ada gangster. Dia tu gangster sebab tu tengok dia selalu gotong royong kat masjid. Bersih tanah perkuburan, rajin betul lah dia. Yalah, dia gangster kan. Pelik kalau kita sebut gitu, tak? Kalau dia ni suka pukul orang, dia ni suka kacau orang, pasal apa dia buat gitu? Takkan ustaz tak tahu dia gangster kan. Jadi istilah gangster tu disifatkan kepada perkara yang tak baik. Disifatkan kepada perkara yang tak baik. Kita nak sebut apa tadi? Kalau kita tanya dia, kalau dia bujang lagi, dia nak isteri macam mana? Dia nak isteri yang solehah kan. Anak-anak macam mana dia nak? Adakah anak akan dia nak macam dia juga, gangster macam dia juga? Dia tak nak. Dia nak anak yang soleh, anak yang solehah. Tengok keinginan dia. Walaupun dia sendiri
Nak anak soleh macam mana, dia sendiri tak soleh. Nak isteri yang solehah macam mana, dia pun tak soleh. Tapi harapan dia gitu, tuan-tuan. Ya? Sebab tu kita selalu pesan dekat anak-anak muda, kalau dia nak pasangan yang baik, dia kena terlebih dahulu jadi orang baik. Kalau dia nak pasangan yang menunaikan solat, dia terlebih dahulu mendirikan solat. Payah dapat, dia tak semayang tapi dia dapat pasangan yang semayang, yang soleh. Payah, ada cerita tu ada, tapi cerita dia payah, tuan-tuan. Sebab persahabatan kita, pergaulan kita bergantung keadaan kita. Bagaimana keadaan kita? Kalau kita orang baik, insya-Allah kawan-kawan kita orang baik juga. Misalan kalau kita sebaliknya, kawan-kawan kita lebih kurang macam kita juga. Tuan-tuan faham tak maksud saya sebut ni? Orang tak suka mengumpat, dia takkan pilih kawan-kawan yang suka mengumpat. Kalau dia termasuk dalam kumpulan kawan-kawan yang mengumpat, dia rasa macam rimah saja, menggelisah saja. Kita boleh nampak reaksi dia. Dia duduk tak ada lama, lepas tu dia nak minta diri. Tahu dah kan? Pasal apa? Dia orang baik, dia tak boleh duduk sekali dengan suasana yang tak baik tu. Kecuali orang yang macam tu juga. Dia pun memang kaki mengumpat, jalan-jalan masuk dalam kumpulan yang mengumpat, sedang elok. Itu boleh. Ingat ada duduk setengah jam, rupanya jadi 3 jam. Pasal dia jumpa member yang sama macam dia. Tu bergantung kawan-kawan kita ni, tuan-tuan, dia bergantung kepada keadaan kita. Keadaan kita macam mana, kan? Inilah yang kita nak belajar, supaya bila kita belajar, kita dapat mengecam, mengenal apa yang baik, apa yang tak baik dalam diri kita. Apa yang baik kita nak teruskan, yang tak baik kita nak keluarkan, kita nak bersihkan, kita nak ganti dengan yang akhlak yang baik yang lain. Itulah tujuan dia. Dan bila kita sebut berkaitan dengan ilmu tasawuf ini, tuan-tuan, dia bukan sekadar kita belajar satu tajuk sehingga habis satu kitab, kemudian kita belajar pula kitab lain sampai beberapa buah kitab dah kita belajar. Itu bukan nama ilmu tasawuf. Walaupun kita baca kitab tasawuf, ilmu tasawuf ni antara ilmu yang paling susah berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu akidah bagi kita orang kebanyakan memadai kalau kita faham perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah kita. Kita tahu buat macam ni batal akidah, buat gini jadi syirik, buat gini sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Memadai dah. Kita jaga tu sampai mati, insya-Allah. Akidah ni perkara asas yang utama untuk menjadikan sesuatu ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ibadat, ia terfokus kepada ilmu menunaikan solat. Kita akan banyak orang dengar orang bicara tentang perkara-perkara sah batal solat. Macam mana cara nak ambil wuduk yang betul, kan? Jaga tamak-ninah dalam masa kita menunaikan solat. Itulah antara yang banyak dari segi ibadat. Puasa jarang sekali, setahun sekali, kan? Ada setengah tempat sebulan sebelum Ramadan baru cerita bab puasa tu. Baru cerita bab puasa. Ada setengah tempat masuk Ramadan tu baru cerita bab puasa. Berhenti dulu yang lain-lain, sebab sekarang ni kita sedang menghadapi situasi puasa, maka kita cerita tentang puasa. Sekejap je, sekali setahun, tuan-tuan. Haji jika mampu, tak mampu tak payah. Jika ada kemampuan baru kita cerita.
Sebab tu bila di kalangan tuan-tuan dapat tawaran untuk menunaikan haji, kan, masa itulah baru belajar. Masa tu baru belajar. Sebelum dapat tawaran, ada kuliah haji, jom pergi. Tak apalah, saya tak dapat tawaran lagi, kan. Hanya beberapa tahun kebelakangan ni, bila kita war-warkan, tuan-tuan boleh hadir ke kursus haji walaupun tak dapat tawaran lagi, untuk ilmu. Baru nampak ramai sikit jemaah. Kalau harap ke yang tawaran je, kalau Port Dickson ni lebih kurang dalam 200 lebih je lah kehadirannya. Itu pun ada yang tak istiqamah, bertembung kenduri, bertembung kematian, tak boleh datang setiap minggu yang diadakan itu. Jadi cerita haji, jika mampu. Kalau tak mampu, duduk diam je, ya. Ini perkara yang berkaitan dengan ibadat ni. Zakat gitu juga, jika mampu. Tak mampu, diam je lah, ya. Kalau ada kemampuan, baru nak cerita, Ustaz, saya ada sekian aset, saya ada sekian harta, banyak mana saya kena zakat, baru nak cerita. Orang tak ada apa, nak cerita buat apa, tuan-tuan, ya. Jadi perkara yang berkaitan dengan ibadat, banyak kita bicara tentang ibadat solat. Tapi perkara yang berkaitan dengan tasawuf, dia tidak habis dengan belajar sebuah, dua, tiga kitab atau lebih, ya. Ada orang belajar berkitab-kitab, tetapi dari segi praktikalnya muka surat 1 tak habis lagi. Muka surat 1 tak habis beramal lagi, ya. Tasawuf ni dia kena praktik, tuan-tuan, baru sebut tasawuf. Kalau sekadar belajar tak, tapi tidak diamalkan, belum. Dan praktik tu pula mesti sampai mati, bukan sekali-sekala, bermusim, bukan. Dan dia praktik kena kekal istiqamah sampai mati. Ni suatu yang susah, termasuk orang yang cakap sekalipun. Sebab tu tuan-tuan kena tolong doakan ustaz-ustaz yang mengajar ni, biar ada istiqamah juga. Tak. Pengkuliah dia doakan jemaah pun kena tolong doakan kepada pengkuliah ustaz-ustaz ni, supaya dia pun istiqamah juga. Kalau tak istiqamah, tak jadi, tuan-tuan. Satu antara yang saya kongsi dengan jemaah sebelum balik daripada Madinah baru ni, memang jemaah ni alhamdulillah kali ni semuanya sihat-sihat, sebab tapisan kesihatan sebelum pergi tu pun dah rigid. Jadi alhamdulillah yang pergi tu memang solid lah kesihatannya. Memang kita tengok ibadat jemaah masing-masing ni hebat, tuan-tuan. Berjalan daripada hotel nak pergi masjid, kadang-kadang sampai 2 kilometer, tapi steady je, relax je dia jalan. Daripada Mina balik ke Mekah, walaupun pada waktu itu telah dimaklumkan 10, 11, 12, 13 hanya jemaah Arab saja yang boleh datang ke Masjidil Haram. Selain daripada itu tidak dibenarkan. Untuk kontrol lah, kan, pengurusan masjid nak kontrol orang yang datang ke masjid itu, tidak berombak ramainya manusia. Jadi dia kontrol. 10, 11, 12, 13 jemaah Arab Saudi yang boleh masuk. Jemaah selain daripada tu nanti 13 hari bulan baru boleh masuk. Nak ceritanya jemaah ni walaupun tak boleh masuk, tetap balik, tuan-tuan. Daripada kemah di Mina, daripada kemah nak sampai ke tempat Jamrat lebih kurang 5 km. Daripada Jamrat nak sampai ke hotel lebih kurang 7 km. Berapa kilometer? 12 km. Jalan kaki, tuan-tuan. Lelaki, perempuan pun sama. Tak naik kenderaan. Kalau naik kereta 400 SR. Lebih baik jalan kaki.
tak perasan pun, tahu-tahu sampai depan hotel. Boleh jalan. Kita tanya, buat apa Tuan Haji balik? Tuan Haji balik pun, Tuan Haji bukan boleh pergi masjid. Dia kata tak apalah, tak boleh pergi masjid. Dia kata daripada dia kena tidur berimpit-rimpit dalam kemah di Mina tu, biar baiklah dia berjalan sikit, boleh tidur selesa dekat hotel. Daripada dia kena beratur nak masuk bilik air, biar baiklah dia jalan kaki sikit, supaya bila dia nak masuk bilik air tak payah nak kena beratur. Daripada dia kepanasan tidur dekat dalam kemah di Mina, tak apalah dia jalan sikit, janji sampai hotel dia boleh tidur guna aircon. Esok lepas asar jalan slow-slow balik semula ke kemah di Mina. Ambil tempoh bermabit separuh daripada malam. Lepas pukul 12 sambil-sambil nak lontar jamrat, terus balik ke hotel. Begitulah setiap hari. Ya? Kuat, hebat tuan-tuan. Tak bagi can pun dekat iblis nak tipu. Sampai dekat masjid Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak baru balik. Ini sesuatu yang tak pernah dia buat kat sini. Kita mana ada datang masjid Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. 4 sekali duduk di masjid, 4 waktu baru balik. Tak ada, kita datang masuk waktu baru kita datang. Tapi kat sana hebatlah. Kan? Lepas Isyak balik, lebih kurang dalam pukul 9 lebih gitulah. Nanti pukul 1 pagi dah bangkit nak pergi masjid, nak sembahyang subuh berjemaah di masjid. Kan? Subuh balik, nanti pukul 8 9 pergi pula di masjid. Gitulah setiap hari sampai balik, tuan-tuan. Apa yang kita nak sebutkan berkaitan dengan ibadat ni mabrur. Mabrur bukan hanya dilihat sebelum dan pada masa ibadat itu ditunaikan, tapi mabrur itu juga mesti diteruskan sehinggalah dia pulang ke tanah air dan momentum ibadat itu berterusan sampai dia mati. Itu baru boleh sebut mabrur. Kalau mabrur masa buat ibadat tu, belum lagi tuan-tuan. Belum lagi. Nak tahu mabrur tak mabrur, lepas balik semula Malaysia. Tengok berapa lama tempoh selepas dia balik, dia hidup lagi di Malaysia ini contoh dia. Kata 5 tahun. Maka 5 tahun itulah tempoh untuk dia mengekalkan momentum ibadat masa dia kat sana. Kalau 10 tahun, panjang lagi umur dia rupanya. 10 tahun lah dia kena istiqomah mengekalkan momentum ibadat dia. Tapi biasalah kita tuan-tuan, kalau dah balik sebulan 2 tu, insya-Allah masih tergiang-giang lagi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Bang pun sebiji macam Bilal Masjidil Haram. Tak? Sebulan 2 bulan. Paling lama setahun ataupun 2 tahun. Lepas tu dia mula menurun momentum dia. Sebab tu kata guru saya, tuan-tuan, kalau momentum ibadat kita menurun selepas beberapa tahun kita balik daripada menunaikan umrah ataupun haji, pergi pula, kalau mampulah, kalau mampu, untuk dapat balik semula momentum ibadat. Sebab kita ni kena tengok orang, baru kita ada motivasi buat ibadat. Kalau kita duk berada dalam kawasan persekitaran kita je, kita rasa kita hebat. Mana ada orang boleh menandingi ibadat kita setakat ni? Kan? Akhirnya kita rasa kita ni perasasan, rasa syok. Banding dengan orang lain, hebatlah kita, kan? Banding dengan orang lain, hebatlah kita, tertipu. Tak macam mula-mula balik dulu, lepas habis sembahyang sunat tak tinggal.
Lama-lama sembahyang sunat pun dah dah. Bukan saja lama-lama sembahyang sunat pun tidak, lama-lama jemaah pun 2-3 waktu dah tak ada. Kan 2-3 waktu dah tak ada dah. Lama-lama lagi langsung tak nampak dah batang hidung. Kan? Tu tak mau macam tu. Sebab tu kita sebut sekurang-kurangnya bagi kita orang biasa, orang kebanyakan ni, selepas balik daripada menunaikan haji nanti, jadilah orang yang suka kepada majlis ilmu sekurang-kurangnya. Dulu tak mari sangat majlis ilmu ni, tapi lepas balik haji, kalau boleh cuba hadir majlis ilmu. Untuk apa? Untuk persiapan diri. Sebab kita dah balik ni, orang balik haji biasa orang panggil haji kan, tuan haji. Bukan saja orang yang pergi haji, orang yang terkandah pun dia balik kampung dia orang bagi haji juga, tuan-tuan. Sian ke sahabat-sahabat kita yang terkandah tu. Nak buat macam mana kan? Walaupun dia ada kemampuan untuk bayar harga mahal sekalipun, tapi jemputan untuk jadi tetamu Allah ni ialah daripada Allah. Kalau Allah jemput, apa cara pun sampai. Tapi kalau Allah tidak menjemput, dia buatlah apa cara sekalipun, tak sampai. Tu je. Dia kena reda dengan qada takdir Allah tu. Baru dia takkan jadi macam-macam. Semua kita pun sama, tuan-tuan. Apa yang kita fikirkan itu kita rasa macam baik, sebenarnya apa yang berlaku pada kita itulah yang terbaik. Sebab Allah buat tu cantik dah untuk kita. Cuma kita tak rasa macam yang kita nak berlaku pada kita. Sebab tu kita rasa macam tak okey, tak baik. Sedangkan itulah yang terbaik untuk kita daripada Allah. Jadi orang yang suka kepada majlis ilmu, supaya dia orang panggil sebagai haji, orang panggil dia sebagai hajah, tentulah orang kampung dia akan jadikan dia sebagai rujukan. Bila ada apa-apa hal mesti akan tanya macam mana pandangan tuan haji. Takkan dah jadi gelaran tuan haji ni orang tanya bab-bab berkaitan dengan ibadat, khususnya haji, dia kata tak tahu. Kan? Sekurang-kurangnya dia boleh bagi tahu macam mana kalau berkaitan dengan haji, sebab dia baru selesai ni. Sekurang-kurangnya. Jadi macam mana cara untuk dia memantapkan ilmu dia? Hadirlah kepada majlis-majlis ilmu ni. Itulah cara dia. Kalau dia tak duduk dalam majlis ilmu, memang tak ada lah, tuan-tuan. Tak dapat apa yang sepatutnya jadi bekalan diri dia. Itu sekurang-kurangnya. Kan? Jangan duk berasa berbangga dengan orang panggil dia sebagai tuan haji, puan hajah. Jangan. Boleh orang panggil dia sebagai tuan haji, tapi kalau orang tak panggil pun tak apa. Yang penting intipati daripada penunaian ibadat haji dia tu. Selepas balik, dia boleh bagi motivasi dekat kawan-kawan dia yang masih duk seronok habiskan duit buat benda-benda lain. Kan? Patut dia prepare duit tu untuk buat ibadat haji, ibadat umrah. Ini pergi melancong sana sini, kan? Umrah pun tak sampai-sampai lagi, tak boleh, kan? Mungkin kawan-kawan dia tak faham, kan? Mungkin kawan-kawan dia tak faham. Jadi yang nak kena fahamkan dia ni ialah siapa yang Allah dah jemput dia jadi tetamu dia, dari segi penunaian ibadat umrah ataupun ibadat haji. Kalau boleh bagi tahu dekat ni kawan-kawan yang duk seronok tak habis-habis ni, la tusaddu ar-rihal illa ila salasa. Jangan kamu pergi ke mana-mana melainkan setelah kamu pergi ke 3 tempat ni. Yang pertama, Masjid Haram. Masjid Haram dekat Mekah. Ada kelebihan dia yang sangat besar. Tidak ada kelebihan yang sangat besar
satu-satu ibadat yang dilakukan melainkan Masjidil Haram. 100,000 kali ganda. Yang kedua Masjid Nabawi dekat Madinah, ganjaran sehingga 1000 kali ganda. Tak ada masjid yang besar dah pahalanya melainkan di Masjid Nabawi. Selain Masjid Haram, yang kedua Masjid Nabawi, ya. Yang ketiga Masjid Aqsa di Palestin, ganjaran 500 kali ganda. Lain tak ada. Dah pergi tempat-tempat ni, barulah susullah kalau sekiranya ada rezeki lebih nak jalan ke New Zealand ke Australia ke, tak apa dah masa tu. Jangan planning tempat lain dulu tapi Mekah tak sampai, ya. Madinah tak sampai lagi. Dan orang-orang yang sampai pula, contohnya di Madinah, dia sampai di Madinah, yang pertama perkara dia kena buat ziarah Nabi dulu. Jangan tanya SIM card nak beli kat mana, ya. Pernah jemaah tanya, sebab kita kebetulan ada hal, ada delay menyebabkan kita hanya boleh duduk sehari je di Madinah. Dia kata, kenapa sehari je kita duduk Madinah? Kita nakal sajalah tanya, tuan nak duduk lama dekat Madinah sebab apa? Yang pertama dia kata nak beli kurma ajwa. Kurma ajwa. Kurma ajwa ni secondary lah sepatutnya, bukan yang utama. Kita kata yang utama kita sampai di Madinah sebab nak ziarah masjid Nabi, nak ziarah makam Rasulullah, ya. Ziarah makam Rasulullah. Sekarang ni kita boleh tak bagi salam pada Nabi? Boleh. Tuan-tuan daripada Songgala ni, daripada Kampung Sawah ni, kita nak sampaikan salam pada Nabi, boleh tak? Boleh. Boleh. Bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah cara menyampaikan salam pada Rasulullah. Tapi kalau boleh, kita nak bagi salam dekat dengan makam Rasulullah. Sebab tu bila dah ditakdirkan Allah sampai ke bumi Madinah, kita nak pergi berdekatan dengan makam Rasulullah, nak bagi salam kepada Rasulullah, ya. Nak membawa kiriman salam daripada orang-orang yang berkirim salam kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak masuk Raudah. Kita duduk dekat Kampung Sawah ni, boleh tak kita duduk dalam Raudah, tuan-tuan? Boleh duduk dalam Raudah. Ni Raudah ni, majlis yang sedang berlangsung ni, Raudah dia panggil, ya. Luah, tuan-tuan, cuma orang pula tak apa nak ramai. Sebab ramai orang faham Raudah tu dekat Masjid Nabawi je. Beratus ribu orang datang semua nak masuk Raudah. Cerita sikit pengalaman saya bawa jemaah masuk Raudah. 3 KT baru ni, masak kulit, tuan-tuan. Pukul 3 petang dapat kebenaran untuk bawa jemaah lelaki masuk Raudah. Sekali bawa 3 KT. 3 KT ni hampir 900 jemaah. Tempat nak masuk tu dekat je, tapi kerana nak kontrol, nak kawal supaya tidak ramai berebut-rebut masuk ni tadi, diatur masuk tu jalan jauh. Tak apalah, masa jalan jauh tu boleh pakai payung. Tapi sebab saya Rois pada 3 KT tu yang kena bawa, dekat checkpoint kita kena tunggu semua jemaah lepas baru kita boleh masuk. Dan menunggu jemaah lebih kurang hampir 900 ni tak boleh pakai payung. Masa tu kemuncaklah panas ni, tuan-tuan. Hampir sejam masak kulit. Allahu Akbar. Ni kawan-kawan ada lagi ni kat sana ni, sampai 12 hari bulan baru berakhir. Itulah setiap hari. Setiap hari bawa 3 KT. Pukul 3 petang. Mujur orang perempuan kena lepas isyak, giliran dia tasrih kebenaran untuk masuk Raudah. Itulah cabaran sekarang ni nak masuk Raudah. Dulu kita tunjuk bawa jemaah masa ziarah tu, tuan-tuan,
ni Raudhah. Tapi sekarang ni kita tak masuk lagi. Tuan-tuan nak masuk lepas habis ziarah nanti, tuan-tuan masuk sendiri ya. Kan? Pandai-pandailah jemaah masuk lepas tu. Dia nak masuk berapa kali pun tak apa. Tapi kali ni tak boleh. Untuk dalam tempoh masa sekarang ni lah. Kita kena bawa surat kebenaran, tunjuk dekat tempat pemeriksaan tu, ini jemaah saya semua ni. Ya, tunggulah dia orang masuk semua. Kan? Cuma yang muda-muda ni kata haji lari. Sebelum dia orang tutup lari. Dia orang lari, alhamdulillah. Sebenarnya kita suruh lari itu supaya kita tidak kena jemur tengah panas tu lama. Kan? Hak jemaah ni bila kita sebut lari, kalau dia lambat kan kena tutup, tak dapat masuk. Jadi itu yang dia berlari tu. Kan? Tapi kalau jemaah yang uzur, tak boleh nak buat apa lah. Kita suruh haji cepat. Dia belenggang juga kan. Nak buat macam mana? Sabar je lah. Gitu tuan-tuan. Nak masuk Raudhah, semua nak masuk. Kita nak masuk ni sejam lebih kurang, hampir. Dah masuk 5 minit je. Tak ada semayang. Lagi masuk lepas asar, nak semayang apa tuan-tuan? Dekat Madinah kan dia ada waktu tahrim. Tak boleh semayang. Bolehlah nak sebut semayang tahiyatul masjid. Sebab tadi kita daripada luar, kita masuk ni lepas asar ni, semayang sunat tahiyatul masjid. Lepas tu buat apa ustaz? Doa je lah. Ya? Doa, jangan semayang sunat ajab pula. Jangan semayang sunat taubat, tak boleh. Dosa. Kan? Jadi semayang yang boleh sunat tahiyatul masjid. Lain pada tu doa. Berapa minit? 5 minit. Tak padan tuan-tuan, nunggu 1 jam tengah panas dapat masuk 5 minit. Tapi keseronokan kepada jemaah, kepuasan pada jemaah bila dapat masuk Raudhah, sekejap pun tak apa. Kalau tak masuk tuan-tuan, sampai Malaysia dia tak puas hati. Sampai Malaysia tak puas hati. Sebab apa? Sebab dia tak dapat masuk Raudhah. Kita cakap bukan kita yang urus masuk Raudhah ni. Kita pun sama-sama usaha. Minta tolong dengan muasasah Arab. Bagilah peluang dekat ni. Jemaah kita ni tak dapat lagi. Sekali pun tak dapat lagi. Bagilah sekali. Tak dapat juga. Kita pun sama-sama proses app Itamarna tu untuk nak masuk. Dia pun tengok tak ada slot untuk dia masuk dalam 2 hari ni. Kecuali tarikh dia dah pergi ke Mekah, baru ada kosong. Tak guna isi. Dia faham, tapi dia rasa nyatakan tak puas hati dia. Sampai Malaysia tak puas hati dia. Sebab apa? Sebab ustaz tak bawa dia masuk Raudhah. Kan? Keseronokan semua orang bila sampai dekat Masjid Nabawi ni nak masuk Raudhah. Yang ketiga, nak semayang dalam Masjid Nabawi itulah, tak kira lah. Zikir, istighfar, selawat, semayang, baca Quran. Sebab nak dapat kelebihan 1000 kali ganda. Ya? Bukan nak beli kurma ajwa. Kurma ajwa ni kalau ada masa, belilah. Kalau tak ada masa pun tak apa. Kita belilah kurma ajwa, kalau lain pun tak apa. Ya? Baik. Jadi itu antara yang kita pesan kepada sahabat-sahabat kita yang menunaikan ibadat haji. Dan bagi kita yang belajar ilmu ni, ilmu yang kita sebut sebagai tasawuf ini, ialah kita akan berhadapan dengan kesusahan untuk beramal kalau sekiranya kita tidak betul-betul mujahadah. Ya. Kita nak beramal, tapi kita akan berhadapan dengan halangan-halangan yang besar. Bukan senang kita nak bawa jiwa kita, nafsu kita ikut Allah, tuan-tuan. Bukan senang. Melainkan perkara itu boleh dilakukan sekiranya ada mujahadah yang besar, mujahadah yang bersungguh-sungguh, usaha yang bersungguh-sungguh. Nak datang sembahyang berjemaah ni bukan senang, tuan-tuan. Tuan-tuan je yang maklum
susah payahnya nak datang. Apa jadi kat rumah tadi sebelum kita tinggal, kita je yang tahu. Ya? Masa mula-mula nak datang, hari itulah. Tapi bila dah lama-lama, isteri pun dah faham. Isteri pun kata, abang kalau boleh bawa lah saya sekali, kan? Bila mula-mula kita nak datang seorang, kita berhadapan dengan susah. Tapi bila kita dah berjaya harungi halangan itu, dia lepas tu insya-Allah dia akan jadi mudah. Nak memulakan tu susah. Kita dah biasa mengumpat orang hari-hari, tuan-tuan. Ingat senang ke nak berhenti tiba-tiba? Tengok sehari tu nampak macam poyo semacam je. Kita tanya dia, Tuan Haji, kenapa nampak muka macam ni? Entahlah, dia kata. Cek tengok rupanya tak mengumpat. Ya? Rupa-rupanya tak mengumpat lagi hari ni. Patutlah tak ceria dia. Dapat mengumpat, segar balik semula. Dia nak tinggalkan tiba-tiba tu susah. Macam kita nak tegur sahabat kita yang merokok kan, sehari 2 kotak. Tuan Haji, dah lah merokok ni. Kan? Tak boleh dia berhenti automatik, tuan-tuan. Kalau dia berhenti tiba-tiba, esok terus tak merokok, demam dia. Nak cerita susahnya. Melainkan dia kena berperingkat. Buat sikit-sikit. Daripada 2 kotak, 3 sekotak. Daripada sekotak, tinggal setengah kotak. Daripada setengah kotak, tinggal 2-3 batang. Daripada 2-3 batang, tinggal sebatang. Berapa lama? 5 tahun dah cuba. Tu pun kadang-kadang balik semula sekotak. Dia turun naik. Ya? Sehinggalah dia berjaya dalam mujahadah tu. Ni memang nekat sungguh ni. Ya? Memang nekat sungguh. Tak mau dah. Mungkin dia akan mula bersungguh-sungguh disebabkan penyakit-penyakit yang tertentu. Kena serangan jantung. Doktor pun cakap, Tuan Haji, ingat Tuan Haji dah langsung tak boleh merokok sekarang ni. Kalau Tuan Haji degil, Tuan Haji hisap sekali, sedut je terus jalan. Dia dengar-dengar yang ni, kemungkinan dia akan taubat. Taubat dia tak merokok. Kan? Mungkin atas sebab-sebab itulah. Kalau tak disebabkan itu, mungkin susah sikit. Tapi usaha nak berhenti tu, dah boleh kita sebut apa? Menuju kepada akhlak yang baik. Jadi hari ni kita sebut mujahadah ni. Mujahadah ni susah, tuan-tuan. Kalau kita berjaya dalam ujian-ujian, masa kita berusaha ni untuk berhijrah daripada yang tak baik kepada baik, kepada yang baik, kepada yang lebih baik, insya-Allah kita akan berjaya. Tapi dia bukanlah suatu perkara yang mudah. Sebab kita kena kekalkan momentum ini sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan pada malam ni sebagai mukadimah kepada tajuk dari bab latihan jiwa, mendidik akhlak dan cara untuk merawat penyakit hati ni ada manfaat pada kita semua. Minta maaf suara tak apa baik lagi. Sebab tu mungkin tuan-tuan tak berapa jelas dengar butirannya. Doakan kesembuhan tekak saya, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la ma yatba'una shaqiyya wa la mahruma matruda. Walhamdulillahi rabbil alamin.